Aku terjaga pukul, aku tak pasti sebab aku terlalu takut untuk tengok jam waktu tu. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Okey, nama aku E dan kisah horor benar malam ini bertajuk Sewa Part 3. Okey, semana-mana yang tak tengok lagi video sewa aku, which is aku buat dalam bentuk series, iaitu episod, aku akan attachkan link mana-mana ke dalam video ni supaya korang boleh tengok episod 1 dengan episod 2, part 1 dengan part 2. Okey, part 2 kita stop sampai aku dan housemate finally decide untuk buat doa selamat sebab keadaan dah makin pelik dan kita memang rasa vibe pelik tu tahu setiap hari. So kita pun buat lah. Sekejap sebelum tu, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu penting ya anak-anak. Okey, lepas tu kita pun aturkanlah doa selamat tu dan panggillah budak-budak lelaki dan kawan-kawan kita orang yang mana boleh datang kan. Kita punya batchmate lah, dan mana-mana yang boleh datang lah kiranya. Dan macam aku mention dekat part tu, aku ada kontak juga Ustaz Darul Shifa ni tau. Dan kita orang time tu baru perasan yang sebenarnya dekat rumah sewa tu ada kain tau. Setiap bucu dan setiap kali nak masuk pintu bilik akan ada satu kain, macam kain batik pun ada, macam kain serpihan pada yang diikat dekat atas setiap pintu. Sebab kita orang pun baru perasan, sebab kita orang dah perasan waktu first masuk tu, tapi kita orang tak fikir apa tau, macam dia macam taklah obvious sebab dia kecil je kain tu, tapi sebab warna dia berbeza dengan warna cat dinding, so kita orang perasan lah benda tu. Dan bila benda-benda pelik tu terjadi selepas sebulan, baru kita orang macam mungkin benda ni ada kaitan. So kita orang pun cakap benda tu dekat Ustaz Darul Shifa yang aku kontak tu. Lepas tu Ustaz tu cakap mungkin benda-benda tu memang ada something kat dalam yang membuatkan rumah kita orang tu pelik. Lagipun dah lama kan tak ada orang menghuni, dan memang sebelum tu ada bangsa lain yang duduk situ, tapi kita tak tahulah kan bangsa-bangsa, macam setiap kepercayaan orang masing-masing, dan mungkin benda tu untuk pelindung, tapi mungkin bagi kita itu binasa. So kita tak tahu kan. Kita pun buatlah majlis tu. So hari yang ditunggu pun tiba, dan yang perempuan-perempuan semua pakai telekong, dan lelaki pun datang, kawan-kawan lelaki kita orang. Time tu pukul 9.30. Sekejap ya, aku tengok balik tarikhnya betul tak, nanti kan salah. Okey, tak ada tarikh. Okey, waktu tu pukul 9.30 tau, lepas isyak kita buat. Sebenarnya kita nak buat awal lagi sikit, tapi biasalah kan janji Melayu, so lambat sikit lah jadinya hari tu, tapi tak apa, still buat juga kan. So kita orang panggil budak lelaki sebab diorang boleh azan tau. Like kita orang mungkin boleh ikut mic je, dan benda tu tak kuat, so tak sekuat yang lelaki boleh azan kan. So kita orang panggil lah budak lelaki. So okay, majlis diteruskan, dan kita orang pun buat baca Yasin semua bla 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 bla. Dah baca-baca, lepas tu benda tu pun settle. Lepas settle kita orang berborak. Lepas tu antara budak-budak lelaki ni ada juga diorang panggil, ataupun yang mana antara diorang yang macam tahulah juga pasal benda-benda ni. So dia pun pergi dekat tempat kita orang cakap, kita orang nampak ada serpihan-serpihan kain dekat setiap pintu tu kan. Macam dekat mesin basuh pun ada, dekat pintu bilik, dekat pintu bilik air, yang macam benda-benda random je. Serpihan tu ada, serpihan kain tu ada. Dan dia pun pergilah dekat situ. Kita orang tak sempat cakap dengan dia sebenarnya, sebab Ustaz Darul Shifa tu mention, dan dia bagi pesan dekat kita orang yang kita orang, sebab kita minta pendapat je, kita orang tak minta lah Ustaz Darul Shifa tu datang situ ke apa kan. So Ustaz tu cakap kalau nak pegang tu jangan pegang guna tangan, like bare hand, tangan kosong. Maksudnya macam pakai sarung tangan ke atau apa-apa untuk berlapik lah kiranya saat nak pegang kain tu tau. Lepas tu kita orang maybe terlambat cakap. Lepas tu yang kawan kita orang ni dah pegang dah pun guna tangan dia kosong, maksudnya tak ada lapik apa-apa, tapi dia kata okey, tak ada apa-apa. So tak apalah, mungkin lagi tahulah kan. So asalkan dia dah cabut, so dia cabut semua kain tu. Lepas tu dia baca-baca dan dia cakap, kata dalam rumah ni tempat yang kiranya macam pot benda tu ada dekat tempat mesin basuh, dekat sebelah tempat pasir yang kita orang tahu Momo punya pasir, dengan dekat bilik air utama. Dia cakap macam tu, itu adalah pot benda tu. So kita
kita macam okay, sebabnya macam dah expected dah, tapi kita orang dengar je lah, mungkin lagi tahu kan. Dia cakap ya biasalah kiranya. Dia cakap kita orang kena sembahyang jemaah sama-sama, ngaji sama-sama, macam banyakkan lagi ibadat lah dekat rumah tu sama-sama, macam tu, jangan leka. Dia kata sebenarnya benda tu tak bahaya pun. Dia cakap sebenarnya benda tu macam nak tease kita orang je, macam nak main-main je, nak ajak gurau-gurau je, macam tu. So dia kacau macam tu. Kita orang sebenarnya macam tak kelakar lah sebenarnya, itu kan gurau tapi tak apalah, dah dia cakap macam tu, so kita orang biar je lah. So dah makan-makan apa semua. Alah, student ni nak buat makan apa je, orang datang buat selamat. Bagi biskut je lah, mihun-mihun ke apa kan. Okay, tak apa. Lepas tu dah habis semua tu, dah orang balik. Biasa dah berborak semua kan. Time tu dah 12 lebih. Dah 12 lebih ke pukul 1 macam tu, 12 lebih rasanya. Lepas tu dia orang balik, tinggallah kita orang. Masa tu kita orang bertujuh ke berapa, sebab ada lagi yang dekat universiti, dia tidur sana tau, dia tak balik rumah. Okay, berdasarkan apa yang aku tulis dekat Wattpad ni, which is diary aku kan, waktu tu dia ada 7 orang. Okay, ni 7 orang time tu yang tinggal dekat rumah tu, dan satu lagi dekat universiti. So malam tu kita orang decide untuk tidur sama-sama tau, dekat ruang tamu, bukan dekat bilik masing-masing. Kita orang bentang, kita orang punya tilam dekat ruang tamu, sebab ruang tamu tu tak ada perabot tau. Rumah tu kita orang tak ada fully furnished, memang kosong dan lapang, dia besar kan. So kita orang bentang sama-sama kat situ, kat ruang tamu, dan kita orang tidur. Masa tu aku ingat lagi, masa tu pukul 1 tau, pukul 1 lebih lah, 1 lebih macam tu kita orang tidur, sebab dah lambat kan. Tapi aku tak ingat besoknya weekend ke ataupun weekdays ada kelas ke tak, aku tak pasti. Tapi kita orang tidur ramai-ramai kat situ. Dan tadi tu kita orang 7 orang. Dan salah satu daripada kita orang ni jenis yang tak boleh tidur kalau crowded sangat tau, macam sempit-sempit. So dia seorang je yang berani tidur dekat dalam bilik dia, iaitu master bedroom. Dia seorang je, tapi dia buka pintu lah, tak tutup pintu. So kiranya daripada ruang tamu menghala ke bilik nombor 1 tu, bilik bedroom, master bedroom, kita boleh nampak tau. Kiranya kita orang buka lampu tengah, so kita boleh nampak dia boleh nampak kita orang. Katil dia antara tilam kita orang dekat ruang tamu tu semua kita boleh nampak, macam tu lah. So dia seorang je dalam bilik malam tu, dan korang mesti expect something akan jadi dekat dia kan. Okay, kau dengar dulu cerita aku ni. Okay, time tu kan kita orang bertujuh, dan sebabkan dia seorang je tak ada, so dia masuk bilik. So tinggal 6 orang dekat ruang tamu tidur. Time dah malam tu, 1 lebih tu. Aku pun tidur lah macam biasa, dah penat kan, macam-macam benda jadi. So kita semua tidur. Tiba-tiba dalam pukul berapa aku tak pasti, kita orang terjaga. Bukan kita orang, Aku terjaga tau. Aku terjaga pukul, aku tak pasti, sebab aku terlalu takut untuk tengok jam waktu tu. Why takut aku cakap? Aku terjaga. Aku tak tahu pukul berapa waktu tu, sebab panas sangat. Macam aku berpeluh-peluh tak? Dia lah tidur dekat-dekat, maksudnya macam tidur ramai-ramai kan. Lepas tu panas, aku peluh-peluh. Aku macam terjaga sebab panas. Macam asal panas gila ni, aku pandang kiri kanan kan. Tak, sebenarnya aku tak pandang kiri kanan, aku tutup mata. Tapi aku macam acah-acah lah pandang kiri kanan. Lepas aku macam, sumpah aku takut. Sebab time waktu tidur tu, kita orang buka lampu tak, lampu tengah. So terang lah juga, memang nampak lah sama-sama cahaya pun. Tapi ini memang gelap. Aku pandang aku tutup mata pun gelap. Macam mana tu? Macam memang tutup mata gelap, tapi kalau ada cahaya kan nampak juga terang kan. Faham tak maksud aku? Memang gelap waktu tu. Pasal aku panas gila kan. So aku dapat tahu yang sebenarnya rumah tu blackout. Panas gila, tak ada kipas. Sebab rumah tu sejuk tau. Rumah tu sejuk, memang siang malam sejuk. Malam tu panas gila. So memang blackout dah lah, gelap kan. Pasal aku dah macam sudah. Disclaimer awal-awal, aku tak berani tau. Aku bukan seorang yang berani, dan aku bukan juga seorang yang penakut gila. Dan kalau macam dalam cerita hantu, time-time macam tu, si MC ni, si main character ni akan terjaga tidur, dan dia akan check kenapa rumah dia blackout dan stuff. No, aku bukan macam tu. Aku takkan bangun tengah malam check kenapa rumah blackout. Aku memang sanggup tidur situ panas-panas sampai pagi kalau boleh, selagi tak ada bahaya lah kiranya. So malam tu aku memang panas gila, tapi aku tak nak buka mata. Aku takut sangat, dan aku rasa aku tak keseorangan. Sebab sebenarnya waktu aku terjaga tu, aku nampak ada seorang kawan aku ni. Bukan nampak, maksudnya aku dengar. Sebab aku kan tak buka mata. Aku dengar bunyi dia ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan.
Macam dia tak selesa, panas lah kiranya. So aku rasa dia pun sebenarnya terjaga juga, tapi dia pun takut nak bangun macam aku. Lepas tu aku pun macam mana nak buat ni, takut. Macam aku takut nak bangun, tapi aku takut juga. Tapi aku panas, faham tak? Tapi sebab ramai-ramai, so tak ada takut sangat. Tapi still time tu aku rasa macam aku seorang je terjaga. So memang takut lah weh. Sampailah aku rasa lama sangat waktu tu. Sumpah aku rasa lama sangat. Tiba-tiba ada salah seorang kawan aku ni, si Q ni, Dia macam dia jenis yang memang paling bold tau. Memang paling macam, apa orang kata, macam confident lah, macam tu lah antara kita orang. So dia terjaga. Aku rasa, aku dengar suara dia. So macam, kenapa panas cakap macam tu kan. Lepas aku dengar suara dia, lepas aku baru aku buka mata time tu, sebab aku tahu ada orang lain bangun selain aku. Lepas tu aku dengar suara dia, lepas tu dia pun pandang aku macam, kenapa panas macam tu kan. Macam tengok blackout lah, blackout ke macam tu kan. So dia macam, dia tengok phone dia. Lepas tu barulah masa tu aku tahu time tu pukul 3 lebih. Lepas tu dia ajak aku, macam kata, siapa boleh teman dia nak pergi kat Swiss Box nak tengok kan blackout. So macam aku bangun kan, sebab aku dah tak sanggup lagi nak tahan kan. Sebab finally ada orang bangun dan gagah untuk pergi tengok. So aku pun bangun, aku pun pergilah dekat dia. So aku pegang flashlight dan dia pun jalan. Dia pegang phone dia juga, aku pegang phone dia juga. Lepas tu aku pun suluh lah dekat tempat Swiss Box tu. Dan kau tahu tak apa yang tak gunanya time ni? Dekat Swiss Box tu cuma satu je Swiss yang off. Dia punya elektrik sebenarnya, iaitu dekat ruang tamu. Ya, satu Swiss yang off. Yang menyebabkan blackout tu sebenarnya ada dekat ruang tamu je. Dekat dalam bilik aku tengok, time tu baru aku perasan, aku tengok dekat dalam bilik yang kawan aku lagi seorang tu, kita namakan dia Hash ya. Si Hash yang dalam bilik tu, dia tidur elok je. Aku masih nampak kipas dia, sebab kipas dia letak dekat atas meja tak, bukan kipas shilling. Sebab kan katil dah bereka. Kalau kipas shilling memang tak dapat lah. So kira kipas dia katil bawah. So kipas dia yang jenis yang stand yang pendek tu tau. So aku nampak kipas dia pusing ke dia. Maksudnya kipas tu function, ada elektrik dalam bilik dia. So kita macam, lampu dekat tengah yang buka tu pun mati tau. Maksudnya totally dekat ruang tamu punya elektrik tak ada, semua off, kecuali dalam bilik. Macam selain daripada ruang tamu semua on. So aku macam, weh, memang tengah seronok tidur dekat dalam bilik tu selesa. Kita orang kat luar ni macam nak mampus panas tu tak. Tapi kita orang tak nak salahkan dia. Macam pelik lah, kenapa dekat ruang tamu je blackout tau. So aku terfikirlah, sebenarnya kita orang kan buat tadi bacaan dekat ruang tamu je, bacaan Yasin, bacaan doa selamat tu, dan pergi daripada bilik ke bilik macam azan macam tu je kan. Tapi kita orang buat bacaan tu dekat ruang tamu. So kiranya dekat ruang tamu tu pusat ni lah, macam kuat lah bacaan tu kat situ. Tapi dekat situ je lah blackout. Aku teringat lah budak tu cakap apa tadi, macam yang lelaki tu cakap apa tadi. Dia kata benda tu sebenarnya nak gurau-gurau je kita orang. Kepala otak dia. Aku cakap ini bukan gurau biasa, ini gurau kasar namanya. Lepas tu aku macam dah, apa aku nak buat ni. Lepas tu kawan aku macam, tak apalah, nantilah besok lah cerita ngantuk yang tu nak tidur kan. Lepas tu okey lah, dah buka Swiss, dah panas tu dah tak ada, dah otak dah boleh berfikir, dah boleh rational sikit. So aku pun tidur lah balik dengan kawan aku. So time tu aku baru ternampak beberapa orang dekat sebelah aku pun terjaga juga sebenarnya. Tapi aku tak tegur orang, ini tak mention apa-apa. Dah buka kipas dan semua orang tidur macam biasa. Besoknya aku baru tahu bila tanya diorang, semua 6 tu di antara kita orang yang tidur dekat ruang tamu tu sebenarnya semua terjaga dah. 2 terjaga waktu betul-betul elektrik tu mati dekat ruang tamu. 2 terjaga termasuk aku, time beberapa minit, macam beberapa jam selepas elektrik tu tak ada. Dan seorang lagi tidur mati. Alah. Tu dah berapa dah? Cukup kalau 6, 7 ke 6 ke 8 ke, tak kisahlah. Tapi di antara kita orang cuma seorang je yang tak terjaga, yang tidur mati. Kawan aku sebelah aku, kira dia je. Tapi aku macam bersyukur lah. Kalau aku jadi dia, macam dia tak rasa apa yang kita orang rasa. Saya terseksa dan takut gila waktu tu. Dan tak ada siapa boleh dibangun kecuali Q waktu tu. Aku rasa macam bodoh juga waktu tu, tapi kelakar ada. Tapi tak apa. Pengalaman mengajar erti kehidupan. Dan kau rasa kisah ni tamat kat sini? Tak. Kisah ni tak tamat sampai sini. Kalau nak tahu apa jadi, sambung ke part 4. Kepada sesiapa yang belum like, komen, kau boleh buat Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Take a peek, ujungnya memanggil curiga.